Helikopter, helikopter, šalje ma ko treba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya kami ingin merafatkan kesyukuran kami kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan peluang untuk kami bagi membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Derma Organ. Dan kod bagi kertas kerja, kod khusus bagi kertas kerja kami ini ialah CTU 211 dan nama khusus bagi kod kami ini ialah Sains dan Teknologi dalam Islam. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu pertama-tamanya saya, Ahmad Mustaqim Ishak, dan yang kedua ialah Muhammad Tariq bin Hermai, dan yang ketiga ialah Ahmad Ifan bin Jamalid Zul Rashidi, dan yang keempat ialah Ahmad Ashraf bin Ahmad Hafiz, dan yang kelima ialah Muhammad Afiquddin bin Muhammad Nur Azman. Jadi bagi memulakan pembentangan kami ini, saya ingin memulakan dengan pengenalan dermal organ. Jadi apa itu dermal organ? Dermal organ ialah satu proses di mana seseorang individu itu mendemarkan sebahagian organ atau tisu daripada tubuh badannya sendiri kepada orang lain atas sebab mereka ni memerlukan. Contohnya mereka ni mempunyai kerosakan organ atau tisu-tisu tertentu. Jadi derma organ ini merupakan salah satu perbuatan yang mulia dalam Islam kerana bukan sahaja kita dapat menyelamatkan nyawa seorang insan, malahan kita juga dapat mensucikan diri daripada dosa. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadam api. Sebabkan derma ni dia juga di bawah istilah sedekah apabila kita memberikan sebahagian harta kita kepada orang lain. Dan terdapat bahagian-bahagian organ yang boleh kita didermakan, iaitu yang pertamanya ialah organ buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Jadi untuk bahagian tisu yang boleh didermakan pula ialah satu mata, tulang, kulit dan yang terakhir ialah injak jantung. Jadi di sini saya dapat bentangkan gambaran bagi organ iaitu jantung, paru-paru, hati dan ginjal, dan di sini ialah tisu, mata, injap, tulang dan kulit. Jadi seterusnya terdapat dua jenis penderma organ iaitu yang pertamanya ialah penderma hidup dan yang keduanya ialah penderma kadaveri atau secara istilah kampungnya ialah penderma yang mati. Jadi penderma hidup mereka ni hanya boleh mendermakan salah satu buah pinggang sahaja atau sebahagian hati dan sumsum tulang sahaja. Dan penderma ini hanya terhad kepada orang yang ada pertalian darah dengan penderma tersebut sahaja ataupun mereka ni suami isteri sahaja. Hal ini disebabkan Kementerian Malaysia mereka ingin mengelakkan kegiatan jual beli organ secara haram. Dan yang keduanya iaitu penderma kadaveri, iaitu penderma yang meninggal kerana kematian otak dan kematian degupan jantung yang terhenti. Bagi penderma kadaveri yang meninggal kerana kematian otak, mereka ni dapat menderma banyak organ dan tisu. Contohnya seperti jantung, paru-paru, buah pinggang, mata, tulang dan kulit. Manakala bagi penderma kadaveri yang meninggal kerana kematian jantung berhenti berdegup, mereka ni hanya dapat mendermakan tisu sahaja, iaitu seperti mata, tulang, kulit dan injak jantung. Jadi seterusnya saya paskan pembentangan saya ini kepada sahabat saya iaitu Ahmad Ashraf bin Ahmad Hafiz bagi menerangkan tentang hukum derma organ. Dipersilakan. Okay, terima kasih Saudara Mustaqim.
Seterusnya saya akan menjelaskan tentang hukum derma organ ini dalam sudut pandang Islam. Hukumnya adalah harus, akan tetapi perlulah mematuhi syarat-syarat berikut. Dekat sini ada 4 syarat, iaitu syarat pertama adalah mendapat izin daripada tuan badan itu sendiri, yang mana waktu tuan badan tu memberi keizinan, dia berada dalam keadaan waras, balik, berakal dan tiada siapa-siapa paksa dia. Contohnya macam misal kata saya nak dermakan, Afiquddin nak dermakan organ dia kepada Mustaqim, tapi Afiquddin ni dipaksa oleh Irfan. So jadi benda tu tak sah dan dia akan jatuh hukum haram sebab dia ada paksaan kat situ. Okey, itu syarat pertama. Syarat keduanya adalah terbukti dan meyakinkan bahawa proses ni akan berhasil. Maksud terbukti dekat situ adalah sebelum ni dah ada orang pernah buat dan benda tu selamat. Kalau kita nak cakap 100% selamat pun kita tak pernah cakap macam tu sebab benda tu still ada risiko untuk tidak berjaya. Akan tetapi dia telah terbukti lah pernah berjaya dilakukan. Okey, bagi syarat yang seterusnya, syarat ketiga, bertujuan semata-mata untuk berubat dan tiada maksud lain. Tiada maksud lain tu maksudnya contoh dia ni nak seksa orang ni ke, dia iri hati dengan orang ni ke. Jadi benda tu kan, benda organ ni kan boleh kata sakit juga sebab dia melibatkan pembedahan. Jadi itulah, kalau ada tujuan lain selain daripada berubat tak boleh. Dan juga yang terakhir, syarat yang terakhir perlu dipatuhi adalah tiada unsur jual beli dan kontrak. Maksudnya kalau macam kita tahu sekarang black market yang ada jual organ-organ dengan harga yang tinggi kan. Maksudnya kalau dia tujuan derma organ tu adalah ada unsur jual beli, maksudnya dia akan jatuh hukum haram. Okey, macam ada dalil Quran yang mengharuskan derma organ dalam surah Al-Maidah ayat 32. Maksudnya oleh sebab itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maksudnya dekat sini memelihara kehidupan seorang manusia itu, seorang individu ni dia dermakan organ kepada seorang ni, dan seorang yang menerima organ tu dia dapat hidup, dapat kekal hidup di masa di waktu tu lah. So dekat situ dia macam dah seolah-olah memelihara kehidupan seluruh manusia. Macam tu lah perumpamaan. Okay, seterusnya slide. Okey, dalam masa yang sama juga kaedah yang dipatuhi semasa menjalankan proses pemindahan. Kaedah yang pertamanya adalah segala urusan itu mengikut tujuannya. Segala perbuatan berbalik kepada niat dan tujuan ia dilakukan, seperti mana yang dah disebut dalam hadis Nabi yang mana innamal a'malu binniyat, yang mana mafhumnya bermaksud segala perbuatan itu bergantung kepada niat. Jika niat dia baik, maka baiklah perbuatan tu. Macam tu. Dan juga perlulah bersih daripada sebarang unsur penyiksaan dan kehinaan. Macam saya cakap tadi, dia tidak boleh ada unsur jual beli tu satulah, dan tidak boleh selain daripada berubat. Maksudnya dekat sini dia perlu bersih daripada seorang penyiksaan dan kehinaan. Maksudnya dalam proses pemindahan tu pesakit yang dibedah ni perlulah kena bius untuk mengurangkan kesakitan tu. Macam tu. Dan bertujuan bagi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan pendaratan yang lebih ringan. Okey, ni saya bagi contoh. Contohnya yang pertama ni, seorang ni dia sakit dah tenat. Macam boleh kata dah peratusan untuk hidup tu rendah lah. Dan seorang lagi ni dia mungkin sakit dalam dia buta ataupun sakit buah pinggang. Jadi yang kemudaratan besar tu adalah orang yang dah peratusan rendah nak hidup ni. Jadi dia mendermakan organ kepada si buta tadi. Jadi itu maksud dia mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Maksud kemudaratan lebih ringan tadi tu si buta tadilah ringan sikit dia punya kemudaratan tu. Okey, seterusnya yang kaedah kedua adalah kesukaran membawa kemudahan. Proses pendermaan organ ni seperti mana kita tahu, dia adalah satu ikhtiar yang telah Allah ilhamkan kepada para ulama melalui mimpi dan sebagainya lah. Melalui mimpi dan sebagainya untuk tujuan memudahkan orang dalam kesukaran. Maksudnya dalam kesukarannya adalah dia menghadapi kegagalan organ berfungsi tahap akhir. Itulah kesukarannya, dan Allah bagi kemudahan kepadanya dengan menghadirkan proses pendermaan organ ni supaya dia boleh hidup lagi selepas itu. Perkara ini dia memudahkan para pesakit yang mengalami kegagalan organ berfungsi di peringkat akhir. Macam saya cakap tadilah. Itulah maksudnya. Dan hal ini dia ada Allah firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana maksudnya Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Itu ayat maksud ayat tu.
Okay, saya rasa itu saja daripada segi hukum. Seterusnya saya akan bagi kepada saudara Muhammad. Fikir dan untuk proses pelaksanaan derma organ. Okay, proses pelaksanaan derma organ. Di Malaysia, hanya penderma yang meninggal dunia secara mati otak sahaja yang boleh mendermakan organ dan tisu. Maksud mati otak di sini merujuk kepada keadaan tiadanya pengedaraan darah dan oksigen ke otak yang menyebabkan keseluruhan sistem otak termasuk batang otak, saraf tunjang dan bahagian otak yang lain tidak berfungsi dengan sempurna dan keseluruhannya. Manakala penderma yang meninggal dunia secara biasa iaitu jantung terhenti hanya boleh mendermakan tisu. Selain itu tidak dibenarkan diderma kerana untuk menghormati mayat tersebut ataupun untuk mengelakkan daripada masalah yang akan timbul kepada penerima derma organ tersebut. Jika seseorang itu telah berikrar menderma organ, bukan semua organ yang diambil oleh mengikrar, ianya akan dilakukan berdasarkan kriteria. Seperti hanya organ dan tisu yang diizinkan oleh ahli keluarga. Yang kedua, organ dan tisu itu masih berfungsi dan boleh digunakan selepas kematian. Maksudnya dalam keadaan yang elok lah, tidak rosak. Supaya mudah untuk penerima organ tu menggunakannya. Yang ketiga, ada penerima sesuai yang menunggu. Maksudnya orang yang betul-betul yang mahukan. Bukan untuk dimainkan. Di Malaysia, kanak-kanak dan individu kurang upaya OKU tidak dibenarkan untuk menderma organ semasa mereka masih hidup. Maksudnya dilarang. Banduan juga tidak dibenarkan untuk menderma organ melainkan di dalam keadaan tertentu bagi menyelamatkan ahli keluarga terdekat. Individu yang menghidap penyakit berjangkit tidak dibenarkan menderma organ untuk mengelakkan sebarang masalah yang akan berlaku kepada yang penerima organ tersebut. Bagi individu yang berusia di bawah 18 tahun yang hendak menderma organ, perlulah kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Yang terakhir, penderma organ tidak melibatkan sebarang pembayaran. Ianya membuat secara ikhlas lah. Okay, untuk proses derma organ mengikut agama di Malaysia, untuk Islam, ia dijalankan dalam keadaan kritikal dan penting di mana kehidupan penerima bergantung kepada pemindahan organ dan pemindahan yang mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya. Selain itu, dalam pemindahan jantung, kematian penderma mestilah dipastikan. Tindakan yang perlu hendak diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan organ yang terlibat. Macam ni lah, menjual sebarang organ tanpa kebenaran. Untuk agama Buddha pula, menerima pendermaan organ dan transplantasi yang menggalakkan penderma organ dan tisu selagi tiada unsur perkomersialan terlibat. Buddha juga menderma bahagian tubuh badan seperti mata, buah pinggang dan lain-lain. Untuk Hindu pula, Hindu boleh mendermakan apa-apa sahaja organ yang dalam keadaan baik. Kerana seorang penganut agama Hindu boleh mendermakan organ yang baik kepada orang yang memerlukan. Kerana tidak menegah dan menyekat penganut-penganutnya untuk menderma organ sekiranya ia dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Untuk agama Kristian, menggalakkan penganutnya membantu mereka yang memerlukan rawatan pemindahan organ bagi menggantikan organ-organ mereka yang tidak berfungsi. Walau bagaimanapun, kesediaan penderma organ hendaklah dikawal dengan undang-undang dan etika bagi mengelakkan jual beli dan eksploitasi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Untuk agama Syekh, agama ini tidak melarang pendermaan mata dan organ-organ lain.
Kerana menderma mata dan organ-organ lain selepas kematian merupakan satu pemberian yang tidak ternilai untuk seseorang. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Muhammad Tariq untuk meneruskan pembentangan ini. Isu semasa berkaitan derma organ. Saban tahun semakin ramai rakyat Malaysia yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ dan dijangkakan akan meningkat. Seterusnya, majoriti penderita iaitu pesakit buah pinggang mengalami komplikasi kencing manis dan tekanan darah tinggi yang tidak terkawal. Jika hal ini dibiarkan, pesakit akan menjadi lebih kritikal dan boleh membawa maut kepada pesakit buah pinggang tersebut. Seterusnya, pesakit buah pinggang kebiasaannya meneruskan hidup dengan bergantung kepada rawatan secara dialisis. Manakala pesakit organ yang lain memerlukan organ yang sihat untuk meneruskan hidup. Bagi pesakit organ-organ lain, terdapat satu-satunya cara untuk pesakit ini meneruskan hidup adalah iaitu dengan penerimaan organ daripada seorang manusia yang sihat. Okay. Dan pendermaan organ adalah cara yang paling efektif kepada pesakit yang memerlukan organ kerana hal ini dapat menjimatkan kos dan dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Okey, di sini menunjukkan bahawa pendermaan organ adalah menjimatkan kos daripada menjalani rawatan dialisis yang dilakukan secara berterusan iaitu setiap minggu, dan juga dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Okey, ini bermaksud pesakit mendapat organ yang baru dan dapat meneruskan hidup dengan lebih lama lagi. Okey, saya serahkan kepada maafkan saya. Baiklah, ini adalah statistik pendermaan organ sehingga Oktober 2021. Baiklah, di sini kita melihat terdapat 493,481 orang. Jumlah pengikrar penderma organ 5,697. Jumlah pengikrar penderma organ bagi tahun 2021 manakala 4,942 adalah bilangan pesakit yang memerlukan transplant, 2,337 bilangan organ dan tisu iaitu selepas kematian yang telah didermakan, dan seterusnya 13 bilangan kes pendermaan organ dan tisu bagi tahun 2021, dan seterusnya 751 jumlah penderma sebenar iaitu selepas kematian, dan akhir sekali 2,543 iaitu jumlah pembedahan transplantasi. Okay, baiklah. Next. Okay, ini saya serahkan kepada Ahmad Irfan. Okey, terima kasih Muhammad Tariq. Kita bergerak kepada impak derma organ. Dalam pendermaan organ, tiada agama yang menghalangnya, malah pendermaan organ amat dituntut dalam Islam. Selain mendapat pahala dan keredaan Allah SWT, amalan ini terdapat banyak impak dan kesan pada diri masyarakat dan negara. Okey, kita bergerak pada kesan pada individu. Kesan pendermaan organ pada individu ia dapat mengurangkan masa menunggu pesakit. Ini bermakna pesakit selalunya perlu menunggu untuk penerimaan organ daripada penderma kadaverik. Mereka perlu menunggu dengan beberapa tahun, dan ini akan menambahkan kos perubatan pesakit. Seterusnya, pembedahan dilakukan secara elektif. Ini bermaksudnya penerima dan penderma organ dapat melakukan pembedahan dengan masa yang sesuai. Dan maksudnya dia boleh membuat appointment yang sesuai untuk mengikut hari yang mereka janji.
Okey, seterusnya, organ dari penderma hidup berfungsi lebih baik daripada organ penderma organ yang pemindahan organ yang pada kadaverik punya. Okey, seterusnya kesan pada masyarakat dan negara. Pendermaan organ sedikit sebanyak dapat mengurangkan kos dan masalah kekurangan organ bagi membantu pesakit dalam negara. Hal ini kerana dalam negara kita apabila kurang penderma organ daripada yang memerlukannya, walaupun daripada statistik itu penderma organ adalah lebih daripada yang memerlukan, tetapi organ-organ yang diderma adalah tak semestinya yang tepat dengan yang memerlukan, seperti buah pinggang dan lain-lain lah. Seterusnya, apabila organ itu sama dan tak semestinya dia akan menepati kriteria penerima itu, seperti saiz organ dan jenis darah. Okey, kita bergerak pada akhirnya konklusi bagi impak pendermaan organ. Pendermaan organ adalah salah satu bentuk sedekah yang amat dituntut dalam Islam. Bagi sesiapa yang melakukannya demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Okey, saya serahkan next kepada penutup. Okey. Kesimpulannya, semua agama menggalakkan umatnya untuk mendermakan organ agar kita dapat menyelamatkan nyawa pesakit yang menghadapi kerosakan organ seperti kegagalan buah pinggang, paru-paru dan lain-lain lagi. Pendermaan organ dianggap sebagai peluang kepada penerima untuk meneruskan hidup dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, sebagai pelajar yang beragama Islam, kami dapat simpulkan bahawa derma organ ini merupakan satu perkara yang mulia yang patut kami laksanakan agar kami dapat menyelamatkan nyawa insan yang lain. Lagi-lagi insan tersebut ialah insan yang kami cintai dan sayangi seperti ibu dan ayah kami serta keluarga kami. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum